Hai Cikgu Sarah, macam sibuk je tu. Dah sibuk sangat cikgu. Saya sedang membuat persediaan untuk kelas sekejap lagi, kelas sains tingkatan 2. Selamat pagi murid-murid. Semua sudah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini? Hello dan hai semua. Jom kita mengenali kelas makanan. Apakah diet harian kita? Adakah makanan tersebut berkhasiat dan dapat membekalkan tenaga? Makanan terbahagi kepada 7 kelas makanan. Makanan yang sihat adalah makanan yang mempunyai zat mengandungi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan. 7 kelas makanan antaranya ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Karbohidrat. Siapa yang tidak mengenali nasi? Nasi adalah makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Nasi ini mengandungi karbohidrat. Selain nasi, makanan yang mempunyai karbohidrat adalah roti, ubi kentang dan lain-lain lagi. Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama di dalam tubuh badan, tetapi jika pengambilan karbohidrat yang berlebihan, ia boleh menyebabkan penyakit diabetes. Protein. Siapa suka makan makanan ini? Tahukah semua ayam, daging dan ikan ini sangat tinggi dengan protein? Selain itu, makanan lain yang mengandungi protein adalah tahu, telur, susu dan kekacang. Tahukah semua protein diperlukan untuk pertumbuhan dan menggantikan sel yang rosak dan juga sebagai sumber tenaga. Jika kekurangan pengambilan protein, maka boleh menyebabkan penyakit kwashiorkor. Lemak. Hati-hati dalam pengambilan makanan yang mempunyai lemak. Antara makanan mengandungi lemak adalah minyak dan mentega. Lemak merupakan sumber tenaga terbesar bagi tubuh badan kita. Ambilan lemak berlebihan menyebabkan penyakit jantung dan strok. Vitamin. Vitamin terbahagi kepada 2 iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin B dan C, manakala vitamin larut lemak vitamin A, vitamin D, vitamin E dan K. Vitamin larut air, contoh vitamin B ialah telur, manakala vitamin C ialah buah dan juga sayur-sayuran. Ini pula contoh vitamin larut lemak. Vitamin A ialah sumber daripada susu. Vitamin D pula ialah minyak ikan. Manakala vitamin E adalah sayuran hijau dan vitamin K adalah minyak zaitun. Mineral. Selain vitamin yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit, mineral juga sama, tetapi tetap harus ada dalam tubuh badan kita. Garam serta makanan laut banyak mengandungi mineral yang diperlukan tubuh sebagai kalsium untuk pembentukan tulang dan gusi. Pelawas. Tahukah pelawas ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan? Pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan yang dapat mencegah berlakunya sembelit. Pengambilan pelawas seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran dapat membantu penghadaman badan kita. Air. Sekitar 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri daripada air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berpeluh, membuang air kecil atau besar. Kehilangan air ini haruslah diganti dengan meminum air sebanyak 2 liter sehari. Kurangan air akan menyebabkan dehidrasi. Bukan dari minum air sahaja, makanan juga terdapat air seperti buah tembikai, apel dan oren. Okey, semua murid-murid sudah mengetahui 7 kelas makanan. Untuk penerangan lebih lanjut tentang kepentingan makanan seimbang pada tubuh badan, murid-murid boleh melihat paparan slide di hadapan ini. Okey, seterusnya kepentingan makanan seimbang pada tubuh badan. Yang pertama adalah membekalkan zat dan nutrien yang cukup dan mampu mengawal kadar obesiti. Yang seterusnya dapat memberi tenaga yang diperlukan untuk melakukan aktiviti dan otak dapat berkembang dengan sihat dan cerdas.
dapat membantu ketahanan badan bagi mengelakkan daripada penyakit, pembinaan dan pembesaran badan yang baik. Seterusnya kita pergi kepada kesan kekurangan makanan seimbang. Yang pertama, tubuh badan menjadi lemah. Yang kedua, kurang tenaga. Dan yang terakhir, pertumbuhan tubuh badan yang terbantut. Okey murid-murid, cikgu berharap semua faham tentang tajuk kelas makanan, kepentingan dan kesan jika tidak mengamalkan pemakanan seimbang. Di akhir pembelajaran kita, cikgu akan tunjukkan soalan tentang kelas makanan. Bagi soalan yang pertama, masalah kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan berlebihan ialah obesiti. Untuk soalan kedua, gambar menunjukkan pelbagai jenis makanan. Makanan di atas tergolong dalam kumpulan yang mana? Protein. Soalan yang ketiga, apakah kepentingan makanan seimbang pada tubuh badan? Mampu mengawal kadar obesiti. Soalan keempat, makanan di atas merupakan sumber utama bagi karbohidrat. Bagi soalan yang kelima, nyatakan bilangan kelas makanan dalam gizi seimbang. Tujuh. Soalan yang keenam, berikut adalah kesan kekurangan makanan seimbang, kecuali minda yang cerdas. Untuk soalan yang terakhir, berikut adalah kelas makanan kecuali oksigen.